Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berkongsi perkembangan terkini apa yang berlaku dalam perang Israel-Palestin. Ia dinyatakan Perdana Menteri dalam satu usul di Parlimen dan ketetapan bahawa ahli Parlimen tidak lagi dibenarkan untuk membuat penstriman langsung di media sosial menggunakan peranti pribadi ketika menyampaikan ucapan pada sesi persidangan Dewan Rakyat memulakan persidangan hari ini. Tetapi isu TVET dan kebolehpasaran kerja di negara ini turut dibangkitkan di Parlimen dalam sesi hari ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan di Parlimen, terus saja bersama rakan setugas di sana Hasimi Muhammad yang akan bawakan perkembangan secara langsung. Silakan Hasimi. Baik, terima kasih Fahmi di studio. Hari ini terus bagi sidang Dewan Rakyat yang mana hari ini juga selain tumpuan pada perbahasan yang mana hari ini perbahasan pertama yang akan berlangsung selepas pembentangan belanjawan 2024 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat lalu, dan kita akan melihat ahli-ahli Parlimen akan berbahas usul berkenaan. Namun untuk kita melihat perkembangan lain di Dewan Rakyat pada sesi pagi sebentar tadi juga terkini yang kita boleh bawakan untuk jam ini. Sebentar tadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu usul telah pun menegaskan pendirian Malaysia, maklumkan bahawa sudah tiba masanya untuk Malaysia melakukan apa sahaja yang perlu untuk menyelesaikan kezaliman yang berlaku terhadap rakyat Palestin susulan daripada peperangan dengan Israel. Ini perkembangan yang disuarakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kemaskini terhadap situasi dan juga krisis yang berlaku di Palestin ketika ini, yang mana dimaklumkan juga oleh Perdana Menteri perbincangan dengan wakil-wakil negara yang terlibat telah pun menunjukkan keresahan yang sedang meluap dan jalan buntu kerana Israel ketika ini diberikan sokongan penuh oleh Amerika Syarikat dan juga Eropah. Dan pada masa yang sama, Perdana Menteri menafikan dakwaan seolah-olah kerajaan enggan menghantar pasukan tentera ke Semenanjung Gaza bagi membantu masyarakat di sana, khususnya penduduk Palestin. Dan kita dengarkan apa yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung perkembangan Gaza. Pendirian kita, Tan Sri Yang Betul adalah jelas. Politik di Palestin ialah politics of dispossession. Tanah, harta benda mereka telah dirampas dan kita mesti kembalikan hak mereka, orang Palestin, ke atas tanah air mereka. Jadi apa yang akan berlaku ialah pada malam ini Menteri Luar akan berlepas ke Jeddah atas undangan Putera Mohammed bin Salman, Perdana Menteri, dan OIC untuk mengadakan sidang. Saya akan melepas pada hari Khamis pertama ke Riyadh untuk persidangan yang tetap di antara GCC dan ASEAN, dan Putera Perdana Menteri Mohammed bin Salman menelpon saya beberapa hari yang lalu minta saya sambung 1 hari 21 bulan supaya diadakan perbincangan dan acara rasmi di Arab Saudi. Dan saya akan berbincang dengan beberapa teman lain, UAE, Qatar, Mesir dan Turki, sama ada perlu untuk mengadakan beberapa pertemuan lain dengan pemimpin-pemimpin negara lain. Walau bagaimanapun, saya ingin jelaskan di sini bahawa sesuatu yang lebih segera harus dilakukan. Barat, Eropah mengambil sikap kepupuraan, hypocritical, keras terhadap Rusia dalam isu Ukraine dan mengizinkan kezaliman berterusan. Setiap persoalan dalam pertemuan, dalam perbincangan yang mereka mahu tahu dari kita ialah tindakan Malaysia harus mengecam Hamas. Saya beritahu bahawa kita dari segi dasar memang ada hubungan dengan Hamas dari dulu dan ini diteruskan. Dan kita tidak oleh demikian bersetuju dengan sikap mereka untuk menekan kerana Hamas juga menang di Gaza melalui pilihan raya bebas dan rakyat Gaza memilih mereka untuk memimpin.
Baik, itu pendirian terbaru yang disuarakan oleh Malaysia diwakili oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung perkembangan terkini di Gaza dan juga khususnya tumpuan kepada menyelamatkan rakyat Palestin yang mana telah pun dimaklumkan oleh Perdana Menteri dalam satu usul di Dewan Rakyat sebentar tadi. Dan untuk sesi sebelah pagi tadi juga perkara yang menarik juga kita boleh kongsikan untuk jam ini yang mana satu ketetapan telah pun dikeluarkan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul yang maklumkan semua ahli parlimen tidak lagi dibenarkan untuk menggunakan peranti peribadi untuk melakukan persekitaran langsung ketika sesi sidang Dewan Rakyat, yang mana menurut Tan Sri Abdul Johari Abdul ketetapan tersebut dibuat mengikut peraturan mesyuarat 351 yang mana ahli-ahli parlimen yang berucap perlu mengarahkan sebarang ucapan kepada pengerusi, yang mana jelas beliau berlaku peningkatan trend memasang peranti seperti telefon bimbit sejak kebelakang ini di atas meja, yang mana tindakan ahli parlimen memandang peranti tersebut jelas tidak mematuhi peraturan yang telah pun ditetapkan. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Abdul Johari. Untuk memastikan berhormat mematuhi peraturan mesyuarat 351, saya dengan ini menetapkan bahawa ahli-ahli yang berhormat tidak lagi dibenarkan untuk memasang sebarang peranti bagi membuat live streaming dalam Dewan Rakyat. Untuk makluman, ucapan berhormat boleh dituntun melalui siaran langsung sidang Dewan Rakyat di YouTube rasmi Parlimen Malaysia, RTM dan media massa yang lain. Diharap agar ahli yang berhormat dapat memberi kerjasama dalam perkara ini. Baik, itu ketetapan yang telah pun dimaklumkan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul, tetapi perkara itu telah pun dibangkitkan oleh ahli Parlimen Beluran Datuk Seri Ronald Kiandi yang mengatakan peraturan mesyuarat 351 yang gunakan sebagai tidak munasabah kerana ketika ini jelas Datuk Seri Ronald Kiandi bahawa perkembangan teknologi semasa khususnya dalam penggunaan teknologi seperti peranti yang moden perlu digalakkan dalam kalangan ahli parlimen, termasuk juga ketika menyiarkan perseriman di Dewan Rakyat. Dan kita dengarkan apa yang dimaklumkan oleh ahli parlimen Beluran Datuk Seri Ronald Kiandi susulan ketetapan telah pun dibuat oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Alasan yang digunakan oleh speaker adalah kerana ahli yang bercakap itu tidak memandang kepada speaker. Saya rasa itu alasan yang disimplified semata-mata untuk menghalang ahli parlimen dari menggunakan peranti-peranti. Jadi saya rasa ini tidak munasabah yang amat kalau digunakan peraturan 351 sebagai alasan. Kita berada dalam zaman era media yang sophisticated. Saya rasa parlimen ini harus bergerak ke arah itu dan bukan bergerak ke belakang. Jadi penggunaan peranti saya rasa patut digalakkan oleh speaker dan tidak menjadikan perkara 351 memandang speaker sebagai alasan untuk menghalang ahli parlimen dia menggunakan peranti. Saya harap keputusan speaker ini boleh dirujuk semula untuk memberi mengangkat martabat parlimen dalam penggunaan alat peralatan yang Dan untuk sesi sebelah pagi tadi juga tumpuan turut terarah kepada kebolehpasaran graduan TVET yang telah pun dimaklumkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi menjawab soalan yang diajukan oleh Datuk Muslim Yahya PN Sungai Besar, yang mana menterinya Datuk Seri Khalid Nordin memaklumkan setakat ini graduan TVET dari tahun 2018 hingga 2023 yang dilahirkan di bawah KPT seramai 256,900 orang, yang mana daripada jumlah tersebut graduan Universiti Awam ataupun MTUN adalah seramai 71,825 orang, manakala graduan Politeknik dan Kolej Komuniti adalah seramai 18,185,076 orang. Namun untuk tumpuan ini juga KPT ketika ini sedang menyasarkan usaha untuk meningkatkan peratusan gaji kelulusan graduan TVET ke tahap gaji premium iaitu 40
RM24,000 sebulan, yang mana setakat ini dimaklumkan oleh Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin sekitar 10% graduan TVET dari Universiti Awam ataupun MTUN telah menerima gaji premium, sementara graduan lepasan universiti dengan gaji RM2,500 ke atas adalah selama 38%. Didengarkan apa yang dimaklumkan oleh Datuk Seri Khalid Nordin berhubung kebolehpasaran graduan TVET. Kita telah menetapkan dan memastikan supaya dilakukan sasaran peratusan graduan yang menerima gaji seboleh-bolehnya mendapat gaji premium. Dan kita definisikan gaji premium ini iaitu RM4,000 ke atas sebulan. Jadi untuk makluman ahli yang berhormat, bagi graduan lepasan MTUN, mereka yang sudah menerima gaji premium adalah dalam lingkungan 10%. Dan walau bagaimanapun, graduan lepasan Universiti Awam dengan gaji RM2,500 ke atas adalah seramai 38%. Maknanya mereka yang mempunyai ijazah. Bagi graduan lepasan Politeknik, mereka yang sudah menerima gaji premium walaupun diploma 0.9%. Tetapi yang 2,500 ke atas adalah sebanyak 6.1%. Jadi bagi kementerian, sekarang sasaran kita bukan lagi kebolehpasaran graduan, tetapi sasaran kita ialah gaji premium, seperti mana yang dikatakan oleh Yang Berhormat sebentar tadi. Dan untuk kita pastikan ini dapat dilakukan, antaranya kita akan melakukan reformasi terutamanya kepada Politeknik, di mana antaranya kita akan menjalin dan mempunyai hubungan kerjasama yang aktif dengan pihak industri. Dan kita akan menyediakan program-program baru yang menepati kehendak dan keperluan negara. Dan banyak lagi perkembangan yang kita akan bawakan dari Parlimen ini, Fahmi. Khususnya kita melihat kepada tumpuan perbahasan di peringkat dasar melibatkan rang undang-undang perbekalan 2024, dan semua ini kita akan bawakan di Astro Awan dan astroawan.com. Untuk jam ini kita kembali kepada Fahmi di Bukit Jalil. Baik, terima kasih rakan tugas Simi Muhammad yang bawakan perkembangan langsung dari sidang Parlimen. Pastinya perkembangan mengenai Parlimen akan bawakan dari semasa ke semasa.